Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Badrut Tamam 16, muka surat 16 yang akan membicarakan pada malam ini sambungan daripada setelah perjanjian Aqabah. Setelah perjanjian Aqabah, kemudian ada rombongan daripada Yathrib ataupun Madinah datang jumpa Nabi secara rahsia. Nak membincangkan tentang penubuhan negara Islam yang pertama, Madinah. Masa tu masih lagi di Mekah. Masa tu tahun ke-10, 11 tahun ke-10 dan 11 kenabian. Maknanya 40, umur Nabi 50 lah. Mudah kata 50, 51. Lebih kurang 50, 51 masa itulah perjanjian Aqabah berlaku. Dan datangnya penduduk orang-orang besar Yathrib ataupun Madinah untuk bincang. Beberapa kali datang untuk beriman lah. Habis kat situ. Itu tahun 10-11. Ni nak masuk tahun yang ke-12. Bukan 12 Hijrah, 12 kenabian. 12 tahun selepas nubuwah kenabian. Bahasa lain 12 tahun selepas peristiwa Gua Hira. Sama juga. Bahasa lain juga umur Nabi 52 tahun. Sama semua tu. 40 tambah 12 52 lah. Okey. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan pada tahun yang ke-12 daripada nubuwah, daripada kenabian, daripada dilantik menjadi nabi. Daripada nabi dilantik menjadi nabi tu 12 tahun. Umur Nabi masa tu 52 lah. 12 tahun. Daripada kenabian, nubuwah tu kenabian. Dahulu, sebelum, daripada berpindah ke Madinah dengan setahun. Setahun sebelum hijrah. Berpindah ke Madinah tu hijrah. Jadi 12 tahun selepas peristiwa Gua Hira, 12 tahun selepas nubuwah kenabian, setahun sebelum hijrah. Maknanya betul lah tu. Hijrah umur Nabi 53 lebih sikit, 53. Ataupun tahun ke-13. Tahun ke-13
nubuwah. Yang ni tahun ke-12 ni. Dijalankan dengan dia sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi, ke Bait al-Maqdis, Baitul Muqaddas, atau Baitul Maqdis, macam-macam istilah panggil. Ada panggil Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddis, macam-macam orang Melayu sebut. Tak kisahlah, jadi kita faham yang itulah. Yang tu, yang Israel Zionis nak tu, yang tu lah. Okay? Dibawa, dijalankan dia Isra', dijalankan Isra' ke Baitul Maqdis daripada Masjidil Haram. Apabila kita dah bincang sebelum ni, sumber harta Nabi tak ada. Nabi kalau apa-apa hal je, Nabi akan bagi tahu dekat bank Nabi, sumber harta, iaitu isteri dia sendiri, Siti Khadijah, orang kaya. Kita nak berdakwah begini perlukan dana, dia akan bagi. Meninggal Khadijah. Kemudian Abu Talib pula meninggal. Abu Talib ni sumber kuasa Nabi, kabel Nabi. Apa-apa hal orang nak buat kat Nabi, Abu Talib, kau langkah main aku dulu. Apa-apa hal orang report dekat kerajaan Mekah waktu tu, kerajaan musyrikin Mekah waktu tu, sampai je aduan tu dekat Abu Talib, hilang. Maksudnya apa? Maksudnya banyak Abu Talib cover Nabi, bantu Nabi. Tiba-tiba meninggal juga. Sumber keuangan, sumber harta tak ada dah lepas ni, sumber kuasa pun tak ada. Sudah. Macam mana nak menyampaikan dalam keadaan ada sumber kuasa yang besar, kabel besar, dalam keadaan harta nak minta dana mudah aja. Itu pun payah nak sebar Islam selama 12 tahun lah kiranya ni. 11 tahun lah. Dah 11 tahun punyalah susah. Ada riwayat kata 300 orang je beriman daripada 11 tahun tu. Belum masuk 12 lagi, 12 ni Isra Mi'raj, ni 11 tahun tu. Itu pun 300. Paling riwayat paling banyak kata 500 orang. Cuba bayangkan, Nabi berdakwah keseluruhannya 23 tahun kan. Umur 40 Nabi sampai umur 63 kan, Nabi wafat. Mana 23 tahun. 11 tahun tu baru ada 500 orang. Ataupun ada 300 orang. 300 hingga 500 orang. Baru 11 tahun. Mana dekat separuh dah. Baru 300 hingga 500 orang. Uish, macam mana ni, tinggal separuh je lagi. Dan dalam keadaan 300 hingga 500 orang tu dalam masa 11 tahun lebih. Itu banyak sumber keuangan, banyak kuasa, banyak backup Nabi. Ini dua-dua meninggal lah, tak ada backup, tak ada sumber lah. Risau Nabi. Maka bila macam tu, dalam keadaan sedihnya Nabi tu, Allah bawa berjalan nak hiburkan hati. Jadi kita dapat faham satu perkara kat sini. Dapat faham untuk kita ambil iktibar. Kalau serabut-serabut pergi berjalan. Nak ambil hati pergi berjalan. Nak ambil hati bawa pergi jalan. Suami nak ambil hati isteri, bawa berjalan cuti. Tak tahulah dia nak ambil hati sebab apa, nak pasang satu lagi ke apa ke. Yang penting bawa berjalan. Penting bawa berjalan. Nak apa-apa bawa berjalan. Berjalan tu dia dapat menghiburkan hati. Masuk berjalan tu, berjalan lah. Pergi musafir, dapat menghiburkan hati. Kita sendiri pun sama. Jalan-jalan. Orang panggil release tension. Itu orang dulu panggil. Orang sekarang panggil healing. Tukar-tukar benda sama je. Jalan. Malah berjalan tu bagus. Dapat tengok keindahan alam. Dapat tengok kekuasaan Allah. Dapat jumpa orang yang lain tak sama macam kita. Bahasa pun mungkin berlainan. Lagi jauh lagi bagus. Boleh berjalan, ada modal lebih, jalan luar negara, pergi Turki mana. Kurang sikit, jalan dalam Malaysia. Berbeza juga. Pahang, malah Pahang apa? Kuantan dengan Temeloh pun dah bunyi lain lah. Kan, bunyi pun dah lain lah. Ini kalau pergi Kelantan lagi bunyi lain, pergi Terengganu bunyi lain. Itu pun okey lah tu. Nak pergi jauh-jauh tak boleh. Tak cukup modal, lagi dekat-dekat untuk menghiburkan hati. Kenapa? Bila Nabi ni sedih gundah gulana, Allah bawa berjalan. Dijalankan dia ke dia Nabi lah, ke Bait Al-Maqdis, ke Baitul Maqdis, yang dirakamkan dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi
asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan hambanya. Nabi lah hambanya. Lailan, pada satu malam. Ulama bahas lailan ni apa? Adakah lailan ni maksud sepenuh malam? Separuh malam? Rupa-rupanya lailan ni boleh membawa maksud sama ada sepenuh malam, separuh malam, ataupun mungkin sekejap. 5-10 minit pun dia panggil malam, waktu malam lah. 5-10 minit pun dia panggil lailan juga. Maka kerana itulah sebahagian ulama mengatakan Nabi diisra'kan, ni dia kata ni, daripada dalam Hijr Ismail, dekat Hijr Ismail, sekarang pun Hijr Ismail kan, atau daripada rumah Ummu Hani. Sedang berbaring Nabi. Sedang baring. Nabi tengah baring. Banyak riwayat lah. Ada kata 3 orang. Dengan bapa saudara Nabi, dengan sepupu Nabi tengah baring. Yang nak cerita apa? Nak cerita lama mana tu pergi lailan tu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Berapa lama lailan? Biasa kita dengar cerita dulu-dulu lailan satu malam tak? Malam tu katalah pukul berapa? 11, 10, 11, 12 malam sampai pagi. Itu kira malam lah tu. Tapi sebahagian ulama kata bukan lama macam tu. Lailan ni Nabi Isra' Mi'raj ni Nabi baring lama, sejam, katalah sejam baring. Tidurlah baring. Bukan tidur, baring. Mentang baring. Bila baring, mestilah kawasan yang tempat baring tu panas lah. Sebab badan kita kan ada haba. Kemudian diisra'kan, dijalankan ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian turun balik, kemudian pergi balik ke tempat yang sama, tempat baring tadi. Lailan tu maksudnya sekejap, satu malam yang sekejap, dengan maksud baring panas kan, tempat tu panas, bangun balik panas lagi, tak sejuk lagi. Berapa minit? Sejam sejuk, setengah jam maksud sejuk dah. 15 minit sejuk tak? 10 minit boleh lah. Kalau lama sikit tu dah 10 minit tu ada suam-suam dah. 5 minit belum 5 minit. Jadi senang kata Nabi Isra' Mi'raj 5-10 minit je. Bukan satu malam. 5-10 minit je. Barulah hebat perjalanan tu. Kalau perjalanan tu satu malam memanglah hebat juga, tapi ayolah berapa jam? 12 jam. Okey lah, naik jet boleh. Kalau katalah memang dulu tak ada jet. Sekarang ni kalau kita fikir logik lah, naik jet lah. Cum. Boleh lagi. Tapi kalau 5-10 minit, jet pun tak boleh kot. Kan? Masa tu memang tak ada jet. Cuma kita akan kata sekarang, setakat 12 jam, masih lagi kita boleh kata tak hebat sangat lah. Sebab jet pun laju juga. Kita kata gitu. Tapi sebenarnya bukan. 5-10 minit aja. Mudah kata tempat perbaringan Nabi tu, Nabi sampai lepas Isra' Mi'raj masih lagi panas. Bukan panas macam awal, tapi masih lagi suam-suam. Jadi lebih kurang 5-10 minit. Barulah hebat. Baru hebat lah. Jet pun tak boleh buat tu. Boleh. Pergi ke Masjid Aqsa, naik langit ke 7. Turun balik, pergi balik, masih lagi panas. Tu baru hebat. Baru terasa kehebatan tu. Okey, tu maksud lailan. Minal Masjidil Haram, daripada Masjid Haram tu, daripada dekat Kaabah ada satu tempat nama Hijr Ismail. Kat Hijr tu lah Nabi baring. Area kat situ. Yang pendapat yang kedua kata daripada rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni saudara Sayyidina Abi Talib. Adik-beradik Sayyidina Ali. Anak Abu Talib lah. Anak Abu Talib. Anak perempuan namanya Ummu Hani. Rumah dia ada kata di rumah dia, ada kata di Hijr Ismail, tapi benda tu tak jauh pun. Ada kata lagi, riwayat satu lagi kata dekat rumah Sayyidatina Aisyah, ada juga. Ada kata gitu. Jadi kalau kata sekarang mana satu Hijr Ismail, alah dekat-dekat tu je, taklah jauh sangat, area situ je lah. Jadi ada yang kata dekat rumah Sayyidatina Aisyah, ada kata dekat rumah Ummu Hani, ada kata dekat Hijr Ismail. Tapi yang paling masyhur Hijr Ismail. Maksudnya tak jauh dengan Kaabah tu lah. Duduk kat situ.
Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis lah, ke situ. Jauh tu. Kenapa jauh? Sebab Masjidil Aqsa ni sebenarnya dia bukan nama Masjidil Aqsa. Namanya masjid aja. Sama juga Masjidil Haram, bukan nama sebenarnya Masjidil Haram. Dia masjid aja. Tu masjid. Tapi kenapa Masjidil Haram? Haram ni hurmah, bukan haram. Haram kalau buat berdosa, bukan. Itu haram lain, ni haram dengan maksud hurmah. Tapi ejaannya haram mim juga. Hormah. Hormah tu jadi bahasa Melayu kan? Hormat. Melayu panggil hormat. Arab panggil hurmah. Sebab ta marbutah kalau mati bunyi ha ke bunyi ta? Ta marbutah yang ta bulat, ta marbutah tahu. Ta maftuhah yang terbuka. Ta marbutah yang bulat ada titik tu. Ta marbutah kalau kita nak mati kan, bunyi ha ke bunyi ta? Bunyi ha. Jadi hormat ke hormah? Hormah lah betul. Kita yang salah hormat. Tak apalah, bahasa Melayu je. Melayu kan pelat. Jadi hormah tu hormat lah. Jadi Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Bukan haram, bukan haram tu. Masjid yang dihormati itu Masjidil Haram. Sama juga itu asalnya masjid aja, tapi lama-lama jadi Masjidil Haram, masjid yang sangat dihormati. Habis Masjidil Aqsa sama juga tu masjid aja, duduk dekat Palestin sana, duduk dekat Baitul Maqdis sana. Tapi namanya masjid lah. Tapi kenapa Aqsa? Aqsa ni lawan daripada Adna. Aqsa ni jauh, ujung. Jauh. Jadi orang Arab kata, orang Madinah, orang Mekah kata nak pergi masjid tu yang dekat Baitul Maqdis tu, kat Palestin tu, jauh. Masjid jauh. Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Tu masjid asal usul. Akhir sekali jadi Masjid Aqsa. Tak apalah, jadilah Masjid Aqsa. Aqsa ni maksudnya jauh. Masjid yang seolah-olah macam kalau nak pergi tak sampai-sampai. Naik unta lah. Sampai lah? Belum. Sehari, 2 hari. Sampai lah? Belum. 3 hari, 4 hari, seminggu. Sampai? Belum. 2 minggu, 3 minggu. Sampai? Belum. Rasa macam tak sampai-sampai. Jauhnya. Tu Masjid Aqsa. Akhir sekali sampai dalam masa 1 bulan. Itu kalau kuda yang hebat sampai sebulan. Kalau unta-unta lembek-lembek macam ni dapat 2 bulan baru sampai. Jadi bapak jauh tu. Kalau hari-hari tunggu, Allah jauhnya. Akhir sekali namakan nak pergi mana masjid ni? Masjid ujung dunia. Orang sekarang panggil gym tendang. Ujung jauh, masjid jauh. Masjid jauh ni Masjidil Aqsa. Masjid duduk ujung jauh, macam tak sampai-sampai. Tu asal usul. Masjidil Haram ilal ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang mana diberkati sekelilingnya. Sebab tu kita kena pertahankan Masjidil Aqsa ni. Sebab di kawasan tu memang diberkati sekelilingnya. Innahu was-sami'ul basir. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Nabi berbaring mula kat situ. Yang kata ada riwayat dekat rumah hanya sepupu Ummu Hani, ada dekat Hijri Ismail, ada kata rumah Sayyidatina Aisyah. Masa tu cuma itulah tak kisahlah mana, tapi yang masyhur di Hijr Ismail. Yang kata tapi dia tak nak bahas yang Hijr Ismail dalam kitab kita. Dia cuma cakap daripada dalam Hijr. Tu aja. Tapi yang nak bahas panjang daripada Ummu Hani. Tak apalah. Okay? Saudara Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu rumah yang dijadikan dia masjid. Rumah Ummu Hani tu masa waktu tu dia macam wakaf lah. Siapa-siapa nak semayang apa datang rumah aku. Soalan macam tu lah. Dijadikan dia masjid. Yang tersembunyi sekarang ini. Ni saya tak tahu ni. Tersembunyi sekarang ini. Dia kata, sekarang ni ada dekat mana yang sekarang? Dia kata, sekarang pun tahun kitab ni buat lah. sekarang pun 100 tahun lepas. Sekarang ni 100 berapa? 200 tahun lepas. Sekarang dia ni. Sekarang ni tak tahu kat mana. Ni sekarang dia. Okay? Antara bab babul wida dan bab al-jiyad. Tak tahu. Adalah kat situ-situ lah. Dekat area situ. Ummu Hani ni. Babul wida, kalau ada kesempatan nanti saya pergi tengok. Bulan depan.
InsyaAllah bulan depan kita paksa tangguh beberapa siri kuliah kita. Saya nak umrah. Jadi insyaAllah saya tengok kat mana bab Al-Wida'. Bab ni pintu lah kan. Bab Al-Jihad. Dia di antara Babul Wida' dan Babul Jihad. Pada hadapan rumah hukumah yang ma'ruf. Rumah yang ma'ruf, yang memang dah popular, memang dikenali. Rumah tu memang viral, macam tu. Dengan Hamidiyah sekarang ini. Tak tahu kat mana Hamidiyah, nanti saya cari lah. Kat mana Hamidiyah. Jadi nak bagi tahu rumah Ummu Hani tu ada sekian. Dulu lain, sekarang ni dia dah duduk kat tempat mana dah. Dia sebut lah ni bab pintu-pintu ni. Okay. Cuma dia nak bagi tahu kedudukan. Siapa nak pergilah. Boleh kita tengok, oh inilah rumah Ummu Hani dulu. Kat sinilah pendapat yang mengatakan Nabi duduk sini kemudian berlakunya Isra'. Tu je. Ataupun kita pergi Hijri Ismail, confirm nak jumpa. Takkan tak jumpa Hijri Ismail. Itu mesti ada buat banyak dosa. Tak nampak Hijri Ismail. Mana? Sudah. Bukan mana sudah. Mu tak erti tu Hijri Ismail. Itulah Hijri Ismail. ada seorang tu dia tak tahulah dia buat lawak ke betul ke. Dia kata dia pergi, dia balik-balik, dia cerita, dia jumpa. Ada orang kata tak nampak Hijri Ismail. Tobat ya Allah, banyak dosa aku kat tanah dekat Malaysia, ya Allah, mampu aku tak nampak Hijri Ismail. Rupanya Hijri Ismail dia mana tahu dia baru kali pertama. Tu Hijri Ismail nampak lah tu kau. Aduh, kan ada cerita-cerita kan, tak nampak Kaabah lah, tak nampak apalah, tak jumpa. Tak mana Kaabah tak nampak. Dah terhalang dengan hotel. Mana nak nampak tu lagi depan dulu. Aduh, macam-macam cerita. Ya. Jadi bila boleh tengok Hijri Ismail, boleh kita cuba bayang-bayangkan Nabi baring kat area sini. Ada 3 orang. Kemudian Nabi diisra'kan. Isra' jalan atas bumi. Mi'raj orang sekarang cakap terbang. Macam tu lah. Naik atas. Isra' tak terbang, jalan. Isra' naik burak. Mi'raj tak naik burak, Jibril bawa. Dia lain. Jadi kalau kata Isra' Mi'raj, maknanya jalan di atas bumi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa pintu langit yang terendah sekali di atas Masjidil Aqsa. Pintu langit dia tak sama, dia tak bulat macam pintu, contohlah pintu langit tu. Ni bumi, ni langit, ni bumi, lepas tu bumi punya kawasan macam ni, lepas tu ni langit, kita kata langit pertama, langit kedua. Dia tak gitu. Dia tak sama, dia gitu, begini. Dia punya keadaan tu di antara bumi dengan langit. Dia bukan gitu, tidak. Jadi sesiapa yang nak pergi ke langit, dia kena cari pintu. Yang mana pintu yang paling dekat dengan bumi adalah di atas Masjidil Aqsa. Itu yang paling dekat. Kalau pergi kat London boleh, tapi jauh sikit. Itu yang kita cuma tahu je. Orang yang nak pergi ke naik langit tu, itu bukan langit, tu masih lagi bumi. Dia kata je naik ke bulan ke, naik ke atas langit ke, ISS ke apa? ISS ke IIS lah? ISS lah, betul tak? ISS ke apa ke benda yang dia kata naik tu, Rusia ke China ke, dia kata dia naik. Tak, itu masih lagi bumi. Tak masuk lagi. Ke langit pertama pun tak masuk. Tak sampai ke pintu pun. Sebab dekat, kalau nak naik ke langit pertama ada pintu. Tak masuk ke pintu tu tak boleh. Tak boleh, dia akan hancur. Pintu tu ada penjaga. Nama penjaga tu Malaikat Ismail. Kena ketuk. Tuk. Dia buka. Pahal. Lu mau apa? Itu yang dia tanya dekat Jibril. Cuma dia tak cakap lah lu mau apa. Dia cakap, apa hal ni? Apa cerita ni? Masa Nabi Isra' Mi'raj tu naik, nanti kita cerita lain kali tu. Jadi kita nak baca kitab ni, cuba. Nak kita bila naik sampai ke pintu tu. Jibril ketuk. Buka pintu. Dia kata macam tu lah. Dia sekarang cakap, apa hal? Macam tu lah. Ni apa cerita ni? Datang-datang ni apa hal ni? Aku Jibril. Ketua. Jibril yang ketua. Jibril bukan semua malaikat mana jumpa. Ini, kalau kau nak buat apa? Ada kebenaran nak? Mana tiket ke, mana apa ke, surat ke, kata boleh masuk nak datang sini. Dah tu bawa orang pula. Siapa tu? Inilah Muhammad. Lol, Muhammad. Baru dia kata, ini yang telah diutuskan. Dia tak tahu, dia tak pernah turun ke bumi. Telah diutuskan. Ayat dia, telah diutuskan. Ya, telah diutuskan. Terkejut dia. Ini yang kita tunggu-tunggu lama ni. Buka pintu. Naik sampai langit kedua, sama juga ketuk lagi. Ni apa hal ni datang duduk sini ni?
nak masuk sini ni. Sebab dia penjaga langit kedua. Lepas tu kata, aku Jibril. Oh Jibril, tu siapa hal bawa orang ni? Ni Muhammad, Rasul akhir zaman. Lah, telah diutuskan. Nah, tu lah, ada jaga. Yang kita naik tu agak-agak lah kan. Yang Rusia ke naik, Amerika ke naik, jumpa tak malaikat Ismail? Kena jentik. Hancur dulu. Habis yang dia naik-naik tu, masih lagi dunia. Bumi, ni bumi, masih lagi dipanggil dunia. Kita panggil atmosfera ke apa. Kita buatlah apa nama kita pun. Ni, sampai perjalanannya 500 tahun. Perjalanan cahaya. Baru sampai pintu yang pertama. Jadi diorang tu ada tak? Tak ada. Tak sampai. Tapi dia anggap langit lah. Dia kata langit. Tak kisahlah. Dia claim langit. Tu bukan langit. Mana boleh. Ingat boleh. Ingat ke boleh main masuk-masuk tak jumpa malaikat Ismail tu. Dan 500 tahun perjalanan cahaya tu. Ingat boleh ke? Ingat macam masuk stadium ramai-ramai tak ada tiket, serbu masuk-masuk boleh masuk lepas gitu ke? Ingat apa malaikat? Macam biasa buat dulu. Ramai-ramai masuk-masuk, dia tak ada tiket, masa tengah tu cuk dia masuk. Ingat macam tu ke malaikat? Ni dia tanya seorang-seorang. Tanya apa hal duduk sini ni? Sebab dia jaga, dia tak pernah turun ke bumi, tak pernah. Okey. Itu sikitlah cerita berkaitan dengan Nabi naik ke Mi'raj. Tapi dalam kitab kita dia cuma Isra' aja, dia tak ada Mi'raj. Dia tak sebut Mi'raj. Ya, tak apa, kita baca dulu. Dan dinaikkan dengan dia ke langit hal keadaannya jaga. Naik tu jaga, bukan naik tu mimpi. Jaga lawannya mimpi. Bukan jaga lawannya tidur, kan? Jaga lawannya mimpi. Bukan dinaikkan tu macam mimpi atau naik roh aja. Sebab ada orang dakwa gitu. Memang ada. Saya dengar beberapa orang yang mendakwa. Pertama dia dakwa yang naik tu bukan Nabi Muhammad, Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dakwa naik tu dengan roh, bukan dengan Nabi. Macam naik roh je naik. Jadi nak menolak mereka-mereka ni, ajaran sesat ni, dinaikkan dengan dia ke langit hal keadaannya jaga. Jaga sedar. Habis tak payah pakai yang bulat tu. Tak payah. Yang bulat tak payah pakai. Oksigen tak ada. Oksigen apa? Kalau kelajuan cahaya, kalau ikut adatnya, terkoyak ni. Terkoyak kulit. Kelajuan cahaya. Nak sampai ke bukan langit ketujuh, langit pertama dah terkoyak habis kulit. Tak payahlah kita bawa laju-laju 120 km sejam, buka tingkap, buat keluar muka, renyok muka dengan mulut. Itu baru 120 km sejam. Ini kelajuan cahaya, rabak habis, hilang habis semua daging-daging. Tapi Nabi special lah. Cuma Isra' dan Mi'raj ni adalah perkara yang mencari adat. Istilah kita panggil mukjizat atau mencari adat. Adat tu telah dicari, adat tu telah dilanggar. Iaitu adatnya nak naik atas kena pakai oksigen, kena pakai gitu gini, tak boleh kelajuan laju sangat, nanti rosak dan sebagainya. Tapi mencari adat je gitu. Tapi masuk akal, harus pada akal Isra' dan Mi'raj ni. Cuma mustahil pada adat. Sebab tu mukjizat ni istilahnya mencari adat, bukan tak masuk akal. Mukjizat ni mencari adat. Nabi Musa belah laut, masuk akal tak? Masuk akal. Tapi mencari adat, mencari ni koyak lah. Adatnya boleh tak? Kita ambil tongkat kita yang kat rumah tu, katok pergi pantai Baluk, katok terbelah. Pergi cerating ke pergi mana ke, katok tak jadi. Habis kenapa Nabi Musa boleh buat? Adatnya memang tak jadi, tapi Nabi Musa telah mencarikan adat itu. Allah lah yang mencarikan adat itu dengan pukul aja terbelah. Kita ambil tongkat kita, pukul batu, keluar tak mata air? Tak keluar. Pukul hancur tongkat kita. Tapi tongkat Nabi Musa ketuk gitu aja. Apa? Lupa dah ayat apa? Min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Betul tak? Sirah tu keluar 12 mata air. 12 mata air ketuk gitu. Ambil tongkat, campaklah sampai hancur, takkan jadi ular. Tapi Nabi Musa mencari adat, dia panggil. Mencari adat. Adatnya tak boleh kita buat puas,
kita lempar. Tak jadi juga. Tapi Nabi Musa jadi. Harus pada akal. Harus akal boleh terima. Isra' dan Mi'raj, akal boleh terima. Tapi perkara itu mencari adat. Adatnya puas lompat. Tak sampai-sampai ke langit. Itu adat. Panggil istilah mencari adat. Dan dinaikkan ke langit itu dalam keadaan jaga. Mencari adat. Tapi harus pada akal. Akal boleh terima. Ataukah akal tak boleh terima? Kalau tak faham ni, wajib ngaji tauhid. Kat sini ada kan tauhid kan? Ada Misbahul Munir ke apa? Faridatul Faraid ke? Risalah tauhid ke? Ada? Oh, semua ada. Oh, hebat ni tauhid ni. Tu tengok lain macam. Dia punya aura tauhid. Kalau kena faham wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Mustahil akal, mustahil akal, mustahil adat. Dan faham yang tu, fahamlah ni cerita apa ni. Dalam kelas tauhid adalah ni. Jadi mencari adat tapi harus pada akal. Dan yang demikian itu kejadian itu pada malam Sabtu. Pada malam Sabtu. Kejadian Nabi sedang berbaring di rumah sepupunya, di rumah di Hijr Ismail atau di rumah sepupunya tadi tu, Ummu Hani, pada hari Sabtu. Ada riwayat kata bila Jibril turun terbelah rumah. Tak tahu kita nak fikir macam mana. Lah itu tak pelik sangat. Dia turun terbelah rumah tak pelik sangat. Lagi pelik naik langit ke-7. Kata, pelik Jibril turun terbelah rumah. Tak ada orang perasan ke? Tak pelik tak pelik sangat lah. Lagi pelik naik tu. Sebelum Jibril hantar balik, sebelum tempat yang Nabi baring tu sejuk. Berapa minit? Itu lagi pelik kan. Terbelah rumah tu. Terbelah rumah, turun Jibril. Jibril ambil Nabi daripada rumah Ummu Hani. Kalau kata pendapat kat rumah Ummu Hani lah. Kalau kata pendapat kat Hijr Ismail tu dah dekat lah. Ambil bawa ke telaga Zamzam. Belah dekat Kaabah tu, belah dada Nabi, tak payah pakai bius. Sebab ada 3 malaikat, semua pakar bedah, pakar bius semua ada. Pakar bedah Jibril, pakar bius Mikail, semua dah siap semua. Israfil ada semua tu. Belah tak payah pakai bius. Bawa keluar jantung, duk. Tak tu. Ambil belah. Kata boleh ke buat? Doktor kita tak boleh buat. Doktor Amerika ke London ke mana punya hebat tak boleh buat. Ini doktor Jibril. Bukan jalan-jalan weh. Belah, ambil ada dalam tu darah hitam, ambil air Zamzam basuh. Suruh ambil air Zamzam, suruh Mikail ambil air Zamzam, ambil 3 bekas. Basuh, ambil iman bubuh, ambil hikmah bubuh. Wallahu alam macam mana. Tak boleh nak fikir apa benda yang dia buat tu. Tapi belah. Sebenarnya Nabi kena operate dengan Jibril bukan sekali, 3 kali. Masa umur 4 tahun. Masa umur 4 tahun kena dah. Yang kita pernah cerita sebelum ni. Kan umur 4 tahun yang Halimatus Sa'diyah tu lah. Anak Halimatus Sa'diyah tu. Muhammad kena bunuh kan. Ingat cerita kan dalam beberapa bulan lepas. Muhammad kena bunuh. Pucat muka Halimatus Sa'diyah. Allah, anak kena bunuh. Rupanya tengok elok-elok je balik. Tengok ada tanda parut. Hantar balik kat Siti Aminah, kat maknya. Tak mula aku tak berani lah. Tak berani lah. Itu sekali dah kena belah dengan Jibril. Basuh. Nak buang tempat duduk setan tu. Rumah setan tu nak basuh. Kemudian ketika Nabi nak dilantik menjadi Rasul tu, dia belah sekali lagi yang kena peluk tu. Dia belah sekali lagi. Yang ketiga belah ketika Isra Mi'raj ni. Belah dada. Jadi pergi tu pada malam Sabtu tu dalam keadaan jaga dengan jasad dan roh. Sebab tu orang Mekah tolak waktu tu. Kalaulah Nabi kata aku pergi dengan roh saja, orang Mekah takkan tolak. Sebab apa orang Mekah semua tolak? Merepek. Nak pergi ke Masjidil Aqsa pun perjalanan hebat pun sebulan. Engkau cakap sekelip mata gitu je pergi. Nabi tak cerita lagi. Naik Mi'raj, naik ke langit tak cerita, baru cerita ke Masjid Aqsa je. Mengarut. Dah kata pergi dah masih 5-10 minit. Tu pun dah kata mengarut. Kalau kata naik langit ke-7. Nabi baru kata gitu. Mengarut. Sebab tu dia tak terima. Pada malam Sabtu. Maknanya malam Sabtu 7 apa tu? Liku.
7 likur. Bahasa dulu. Apa 7 likur? Likur ni 20-an. 20-an tau. 20 AN, 20-an. Jadi orang dulu memang cakap gitu. Kan dia ada rumah sa, puluh, ratus kan. Dulu kalau kata likur, dia ada macam laksa. Laksa apa? Laksa Kelantan ke laksa Penang? Bukan laksa tu, nombor-nombor orang dulu. Ni nombor kita ni Melayu. Google tengok. Benda tu boleh Google tengok. Dia ada istilah panggil laksa, ada berapa ratus ribu apa. Kati apa kati? Nombor tu. Berapa umur nak berapa ni? Bagi 2 kati. 2 kati. Macam tu lah. Berapa berat tu? Berat adalah dalam 60 kati. Macam daging. Tak, orang dulu cakap kati tu dia ada nombor-nombor yang tertentu. Nombor-nombor yang tertentu. Sama juga likur. Tapi orang Melayu duk kenal dengan malam 7 likur tu lah. Malam 7 likur. Malam 7 likur tu kita nak bincang. Kita nak bincang 7 likur. Likur tu 20-an. 7 tu 7. Jadi 7 likur 27. 27. Jadi Sabtu 7 likur. Sabtu 27 hari bulan. Kita apa pula ada malam 7 likur kat sini? Bukan. Macam 7 likur tu kita Melayunya cerita. Daripada bulan Rabiul Awal. 27 Rabiul Awal. Nabi Isra' Mi'raj. Tapi kalau kita cek cuti kita 27 Rejab lah. Cuti kita ni kan ada cuti kan ni 27 Rejab. Tapi sebenarnya 27 Rabiul Awal. Dan kata qil, nanti dulu. Kata qil, ada pendapat mengatakan daripada bulan Rejab, 27 Rejab. Dan atas kaul ini di amal sekarang ini, yang sekarang kita dah amal ni kata qil. Jadi pendapat yang muktamad adalah bukan 27 Rejab, 27 Rabiul Awal. Tapi ada juga ulama kata bukan 27 Rabiul Awal, 27 Rejab. Jadi yang kita kat tanah Melayu ni ambil 27 Rejab untuk buat cuti. Tak kisahlah kat bila-bila pun. Yang penting beriman Nabi itu Isra' dan Mi'raj. Berapa hari bulan tu tak kisah. Kan? Dan kata qil lain daripada demikian itu. Ada pendapat kata bukan waktu 27 hari lain, 27 bulan lain. Adapun di dalam tidur, adapun macam ni sekarang ni. Dia kata sini yang kat atas ni, dan dinaikkan ke langit hal keadaannya jaga. Maksudnya pergi ke langit dalam keadaan jaga. Itu baru jadi. Tapi adapun di dalam tidur, bertemu Allah di dalam tidur, maka telah jatuh bagi Nabi 33 kali. Dalam mimpi, Nabi jumpa Allah dalam mimpi. Kita ahli sunnah wal jamaah boleh mimpi jumpa Allah. Tapi pastikan orang tu kena ngaji tauhid. Kalau jumpa macam Atroman ke apa ke, cahaya tu sah lah, tak reti. Tu bukan Allah. Boleh jumpa, boleh. Istilahnya bermimpi tapi tanpa kaifiat. Tapi tak boleh nak cakap. Bukan di depan, di belakang, di kiri kanan. Jumpa macam ni. Dia duduk depan aku. Dia kata, hai hamba-ku. Confirm bukan. Sebab bila kata dia depan, Allah dah bertempat. Kita apa tu? Kata, last kali kena ngaji akidah juga. Mimpi juga. Tapi kalau dari sudut kita, pahaman kita ahli sunnah wal jamaah, kalau kata bermimpi jumpa Allah boleh? Boleh. Harus. Jumpa harus. Cuma nak jumpa Nabi pun memang taklah. Tak layak nak jumpa Allah. Bermimpi jumpa Allah. Cuma itulah. Kalau orang mengaji sifat 20, dia faham. Bila disebut jumpa tu, bukan, kalau berjumpa bukan mesti dalam berfizikal, bercahaya, berbentuk, depan, belakang, kiri kanan. Macam tu juga Nabi jumpa. Nabi jumpa ketika Isra' dan Mi'raj, melihat Allah. Kalau kita tak mengaji, kita kata melihat Allah, maknanya Allah duduk ke depan lah. Takkan duduk belakang. Nabi nak tengok macam ni, mata duduk depan. Tak boleh. Tak salah tu pahaman tu. Salah. Kalau macam tu lah pahaman kita, lebih baik kita kata Nabi naik bukan jumpa Allah. Sebab pendapat ulama macam Sayyidatina Aisyah dan para sahabat yang lain mengatakan Nabi melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati, bukan lihat dengan mata lenda. Tapi Ibn Abbas dan beberapa sahabat lain kata Nabi melihat Allah dengan mata ni, tapi tanpa kaifiat. Dia kata nak kata melihat Allah dengan mata ni, tetap kena mengaji. Kalau tidak, salah faham terus. Dah telah memakhlukkan Allah dah pula. Lagi besar. Baik ambil pendapat kata Nabi tak melihat Allah ketika Isra' Mi'raj, tapi Nabi melihat dengan basirah, dengan mata hati.
Macam mana nak banding melihat Allah dengan macam mana melihat dengan mata lendir dan mata hati? Senang je ulama bagi, senang je. Melihat garam, mata lendir nampak satu serbuk putih. Mata hati nampak masin. Mata ni tak boleh nampak masin, boleh tak? Masin, mana boleh dia nampak? Mana boleh? Tapi mata hati boleh nampak masin. Boleh. Tengok gula nampak hablo tu lah mata. Tapi mata hati nampak kecil mani. Teh, saya bagi contoh. Teh, satu cawan, separuh susu. Separuh teh, pekat. Mata ni nampak teh dan susu. Tu je. Mata hati nampak apa? Potong kaki. Itu basirah. Begitulah Nabi bertemu dengan Allah dengan basirah, dengan tengok dengan mata hati. Itu biasalah. Tak tu. Dengan mata ni sehingga sebagian ulama kata tidak. Tengok dengan mata hati. Tapi sebagai ulama kata Nabi jumpa Allah lihat dengan mata ni. Yang mana penduduk syurga boleh melihat Allah dengan mata ni. Cuma bukan melihat, istilah yang dipanggil melihat itu tanpa kaifiat. Bukan di depan, di belakang, di kiri, di kanan, tapi melihat Allah. Kerana ayat Quran kata ada wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah penghuni syurga berseri-seri muka mereka kepada Tuhannya ia melihat. Melihat. Kena ngaku kata kalau takkan nak tolak ayat Quran kot. Tapi melihat macam mana? Di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan berarah, bukan berjihah, tidak berarah. Tidak berbentuk. Tidak bercahaya, tidak, semua tidak. Habis tu macam mana? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Habis tu tak ada habis. Tak boleh. Sebab tu nama tanpa kaifiat. Dan tak boleh diceritakan balik. Kau nak cerita balik, lepas tengok Allah rupa-rupanya, tak ada rupa. Habis tu tak boleh cerita. Walaupun sama-sama melihat Allah di dalam syurga nanti, ramai-ramai melihat Allah dalam syurga. Nikmat dipanggil lazzatul kubra. Kelazatan yang paling besar dalam syurga bukan nikmat-nikmat ni. Melihat Allah adalah paling besar. Bila melihat Allah ramai-ramai, jumpa balik sama-sama dia, tak boleh cerita. Oh, kau tengok Allah hari tu. Tengok. Oh, rupa-rupanya, tak boleh cerita dia. Tak boleh cerita. Sebab tu dapat tanpa kaifiat. Itu iman tu. Wajib beriman. Siapa tak beriman, dia adalah Mu'tazilah, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Beriman apa? Melihat Allah di syurga. Cuma di dunia hanya Nabi je ketika Isra Mi'raj melihat Allah. Sesiapa yang mengatakan melihat Allah di dunia, melihat dengan mata ni, kafir serta merta. Ataupun non-muslim serta, kalau tak boleh sebut kafir lah, non-muslim serta merta. Manalah tahu. Tak boleh sebut. Okey. Sikitlah berkaitan dengan tu. Itu akidah tu, akidah. Penting kita, tak payah fikir. Tak boleh kena fikir. Sebab itu akidah, iaitu melihat Allah di syurga, itu akidah. Ada ayat Quran. Nak tolak ayat Quran. Cuma kalau Nabi Isra dan Mi'raj ada khilaf. Kalau kata bukan melihat Allah dengan mata lendir mata ni, tak apa, ada ulama kata gitu juga. Kalau melihat dengan mata ni pun tak apa juga. Tapi melihat tanpa kaifiat. Istilah dipanggil tanpa kaifiat, tidak berkaif. Mana tadi sambung ni? Dalam tidur 33 kali mimpi jumpa Allah dan difardukan atasnya pada malam itu akan segala sembahyang yang 5. Itulah yang kita dah tahulah cerita ni kan. 50 akhir sekali jadi 5. 9 kali turun naik jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat aku sehari 2 waktu je. Gagal. Bani Israel lah, fail. Mintalah diskaun sikit. Nabi pun minta dengan Allah 50 jadi 45. Okey, cantik, dah dapat diskaun dah. Nabi Musa kata, berapa dapat? 45. Tak boleh. Sampai 9 kali kan. Turun naik 9 kali, tinggal 5. Berapa dapat? Dapat 5. Nabi kata kat Nabi Musa, tak boleh. Umat kau tak boleh. Minta lagi. Nabi kata apa? Aku malu lah. Kalau aku minta lagi lepas ni, free tak nak sembahyang. Yang Nabi minta diskaun 9 kali ni pun tak sembahyang. Kalau 50, agak-agak tak kerja. Dalam keadaan 5 pun sibuk kerja, tak sempat sembahyang. Ini kalau pula 50 sembahyang, baru keluar 5 minit, masuk balik sembahyang pula. Terima kasih kat Nabi kita 9 kali minta diskaun. 5 pun tak sembahyang, 5 pun hujung waktu. Kalau 50 maknanya setiap
setiap 24 sehari 24 jam, setiap 20 minit kot satu kan. Setiap 20 minit satu sembahyang. Isyak pun dekat-dekat pukul 5, tidur dulu mengantuknya pasal nak sembahyang. Muncul sembahyang isyak pun lewat ni. 20 minit satu sembahyang, 20 minit satu sembahyang, 20 minit satu sembahyang. Oh yo. Boleh buat ah. 5 pun tak boleh. Lepas tu pula disunatkan berjemaah. 5 kali pun jemaah subuh, maghrib, isyak, itu pun 1% daripada penduduk. Kalau 50, seperti yang ia sekarang ini pada bilangan-bilangan rakaat. Rakaat pun dapat sekali. 4 rakaat, 4 3 apa? 4 3 4 2. Kan? Tu kan? 4 3 4 2. Bukan 2 4 4 3 4. Bukan, tu salah. Dia 4 4 3 4 2. Dia kena mulakan dengan Zuhur. Jangan mulakan dengan subuh. Tapi orang dulu dia mulakan dengan subuh kan, dia kata kan. Telefon Allah tu jangan lupa. Nombor telefon tu. Ingat telefon Allah. Kata apa benda telefon Allah ni? 244 34. Semayanglah maksudnya. Tu nombor yang anda tidak ada dalam perkhidmatan. Dia kena mula Zuhur dulu 443 42. Sebab apa? Sebab solat yang pertama Zuhur, bukan subuh. Ni Nabi Isra Mi'raj, Nabi mesti semayang yang pertama, yang tu yang 5 yang dapat tu. Semayang terus semayang Zuhur dulu. Jadi macam mana kita kira subuh dulu? Subuh adalah yang terakhir. Subuh adalah sembahyang yang terakhir. Yang 5 tu Nabi buat. Dapat 5, buat satu kan. Yang satu tu mula Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh last. Jadi kita kira subuh dulu. Sebab tu subuh kita mazhab Syafi'i ada kunut. Last sekali biasa buat apa? Baca doa kan. Rakaat yang ke-17. Satu hari 17 rakaat. Yang ke-7 baca doa lah last. Kunut. Kita baca 2 4 4 3 4. Kita yang salah telefon. Macam mana nak sampai ke Allah? Tak ada, itu saja tu. Itu sekadar numbering je, tak kisah pun, salah pun. Yang penting sembahyang. Dan iaitu qaul yang asah, dan qaul asah. Dan kata kil, ada pendapat kata 2 rakaat masa terima tu 2 je. Masa terima tu 2 bukan 4, bukan. Zuhur 2, asar 2, semua 2. Kemudian difardukan pada tahun hijrah. Kemudian daripadanya yang menyempurnakan dengan rubaiyah lah 1/4 bukan tu 4 dibangsakan kepada 4. Lepas hijrah tu barulah tiba-tiba je Zuhur jadi 4, Asar jadi 4, Maghrib jadi 3. Nanti dia kata rubaiyah 4 rakaat. Dan sulas 3 lah. Sulasiyah dibangsakan kepada 3 rakaat di dalam hadir, dalam sembahyang tadi. Jadi lepas hijrah tu baru tukar daripada 2 kepada Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Tapi asal 2 semua. Itu ada kata gitu juga. Dan adalah sembahyang pada awal Islam 2 rakaat pada pagi-pagi dahulu daripada naik matahari. Dan adalah sembahyang ni awal-awal Islam. Maksudnya terima sembahyang Nabi 12 tahun setelah dilantik menjadi Rasul. 12 tahun umur Nabi 52, baru Isra Mi'raj berlaku. Tapi sebelum tu tak ada ke sembahyang? Sebelum tu ada sembahyang. Sebelum tu yang masuk Islam, sebelum tu ada sembahyang. Sembahyang dia 2 rakaat pagi-pagi dahulu daripada naik matahari, sebelum syuruk tu, macam subuh jugalah, atau tu macam tahajud. Okey, 2 rakaat. Dan 2 rakaat pada petang-petang dahulu sebelum masuk matahari, sebelum maghrib. Maknanya cerita waktu asar tu, area waktu asar tu 2 rakaat, waktu subuh tu 2 rakaat. Itu asal sembahyang. Bukan 5 lah, sebelum dapat 5 tu. Dan adalah sembahyangnya dahulu daripada fardu sembahyang yang 5 berhadap kepada Kaabah. Dan kemudian daripadanya kepada Baitul Maqdis. Sebelum menghadap ke Kaabah, yang tadi dikata sebelum 5 waktu sembahyang 2 dulu. 2 waktu. Siapa masuk Islam kena sembahyang 2 waktu je. Bila dah dapat Isra Mi'raj, dapat sembahyang jadi 5. Masa sembahyang awal-awal tadi tu menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Kaabah. Bukan.
Kaabah adalah kiblat yang kedua umat Islam. Kiblat yang pertama adalah yang duk kena serang ni. Masjidil Aqsa tu, Baitul Maqdis adalah kiblat yang pertama umat Islam. 299. Kalau cek kompas semayang tu, kompas kiblat tu 299. Kalau kita kat sini 292. Kan? 292. Tahu apa benda ni? Yang ada sejadah yang ada tu. Tak apa benda 299, 292. Benda tu lah. 299. Makruh kencing menghadap 299. Makruh menghadap 292 haram sebab menghadap kiblat. 299 makruh. Kencing menghadap tu. Buang air kecil, buang air besar, menghadap 292 iaitu menghadap Kaabah haram. Menghadap 299 Baitul Maqdis makruh. Sebab dia kiblat yang pertama. Hal keadaannya menjadikan Kaabah antaranya dan antara Baitul Maqdis supaya adalah berhadap kepadanya juga. Oh, dia buat gitu. Ini Kaabah, ni Kaabah, ni Kaabah, ni Baitul Maqdis. Ni Baitul Maqdis, jauh kan. Masjid Al-Aqsa kan jauh. Ni Kaabah. Kaabah ni dekat Mekah. Jadi semayang, macam mana dia semayang? Macam mana tak? Inilah. Macam mana semayang? Ni Baitul Maqdis, ni Kaabah, ni jauh ni. Sebulan perjalanan naik unta. Naik kuda, naik unta 2 bulan perjalanan. Nak semayang mana? Semayang kat sini. Menghadap Baitul Maqdis, tapi semayang macam-macam menghadap Kaabah. Itu maksud dia itu. Itu maksud dia. Hal keadaannya menjadikan Kaabah antaranya dan antara Baitul Maqdis. Jadi bila semayang, semua waktu tu semayang tu, pakat-pakat semayang sebelum hijrah lah, menghadap dekat sini. Bukan semayang kat sini, Kaabah bukan sini, bukan sini. Sebab yang menghadap bukan Kaabah, wajib menghadap Baitul Maqdis. Tapi kat sini kan boleh. Tapi dia orang tak semayang sini, tak semayang kat sini. Padahal boleh je. Yang penting Baitul Maqdis. Tapi Nabi suka semayang menghadap ni. Sebab sambil-sambil menghadap Baitul Maqdis, menghadap Kaabah sekali. Sambil-sambil. Nabi suka. Sebab Kaabah adalah binaan pertama yang tercipta dalam penyatuan, satu penyatuan. Jadi Nabi suka kat situ. Okey. Maka tatkala datang ia ke Madinah, tiada mungkin akan dia demikian itu, maka jadilah masyaqqah atasnya oleh memberi belakang akan kiblat. Maka inilah sebab diubahkan kiblat. Bila ini Mekah, ni Kaabah. Bila hijrah ke Madinah kat sini. Hijrah lah pergi. Bila dah kat hijrah ni, masih lagi wajib sembahyang. Memanglah wajib sembahyang. Nak menghadap ke mana? Kena menghadap sini. Tak boleh dah nak menghadap sini sebab Kaabah dah ada jauh. Sebelum ni duduk Mekah boleh sembahyang kat sini. Bila tengok sini, itu yang Nabi tengok-tengok ke langit. Itu yang nak ditukar kiblat tu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tahu, kami melihat engkau melihat-lihat ke langit. Tunggu Jibril. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami tahu engkau nak menghadap macam dulu, tapi tak boleh dah hijrah. Tak boleh buat kebetulan. Tapi kamu terindu-rindu nak menghadap Kaabah. Tapi tak boleh sebab wajib menghadap Baitul Maqdis. Dan tak boleh nak buat kebetulan macam tu. Lepas tu fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Maka menghadaplah Masjid Haram. Maka bertukarlah. Yang nak sembahyang kat sini, tengah sembahyang kat Masjid Qiblatain, masjid tu. Tengah sembahyang menghadap ke ni, tiba-tiba orang cakap, "Oh, kiblat dah tukar ke Kaabah, ke Kaabah." Tengah sembahyang tu pusing. 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 Tu pertama sekali imam duduk kat belakang. Satu-satunya sembahyang yang imam duduk kat belakang. Sebab bila pusing pula 360 darjah. Macam mana kedudukan tu, kena tengok globe lah kedudukan ni. Bila pusing tu jadi 360 darjah. Bila pusing gitu, imam duduk kat belakang seorang-seorang. Sudah. Sebab nak kena menghadap ke Kaabah dah. Tengah sembahyang. Kalau sebelum sembahyang tak apa, tengah sembahyang. Akhir sekali imam pun jalan slow ke depan. Jadi imam balik sambung terus. Akhir sekali nama masjid tu dipanggil Masjid Qiblatain. Sebenarnya masjid tu nama Masjid Bani Salamah. Tu masjid nama asal Bani Salamah, tapi ditukar Masjid Qiblatain, masjid yang ada 2 kiblat tengah sembahyang. Sikitlah cerita pasal tu. Maka diubahkan kiblat ke Masjid Haram. Dan tatkala apa dah? Berhenti kat mana? Dan tatkala stop kat situ. Dan tatkala tetap akad perjanjian antara Nabi dan ahli Madinah. Akhir sekali kan buat perjanjian awal-awal dengan ahli Madinah ni, orang-orang besar Madinah. Kemudian dah cantik dah kekal okey, datang hijrah, maka berlakulah hijrah. Baru hijrah.
Bukan tak sengaja terhijrah, cari kita nak pergi mana ni, ramai kita kena bully dengan orang Mekah, cari jumpa kat sini best kot, Yathrib Madinah kot, ramai-ramai pergi sini. Bukan. Berapa tahun sebelum tu buat perjanjian dengan ahli orang-orang besar, ketua-ketua kabilah dekat Madinah. Beberapa tahun sebelum tu secara rahsia. Tiba-tiba dia kata kat sini, jika perjanjian tu dah tetap, maka berlakulah hijrah. Hijrah akan datang. Hijrah akan datang. Berlakulah hijrah. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sedangkan tasbih kafarah dan surah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.